Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua? Saya Segita dan Fatin akan bersama anda sepanjang 1 jam ini. Kami cukup bertenaga hari ini. Teruja walaupun hujan di luar, sejuk-sejuk kat dalam ni. Betul. Seronok juga hujan sebenarnya. Dia dapat orang kata adakan satu semangat yang semangat tapi dalam kesejukan. Tapi sebenarnya walaupun saya tengah berdiri di sini, dalam ni saya rasa nak buat jumping jack, nak panaskan badan saya tapi tidak mengapa. Anda sama-sama menonton televisyen mungkin boleh buat jumping jack. Betul. Itu untuk memulakan hari kita lah. Dan apa pun hari ini pastinya perkongsian yang pelbagai daripada wanita hari ini untuk kami kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, ini dia untuk usahawan-usahawan khususnya wanita di luar sana, ada sesuatu nak kami kongsikan bersama dengan anda. Betul tu Fatin. Perhatian kepada semua usahawan PKS di luar sana. Persatuan Kebangsaan Usahawan Wanita Malaysia ataupun NAWEM akan menganjurkan persindangan ESG dan Masterclass untuk peneraju perusahaan kecil dan sederhana 2023 yang akan berlangsung dari 3 hingga 5 Oktober di Pusat Pameran dan Convention Matret dan Hotel Majestic Kuala Lumpur. Kepada yang berminat untuk mengadaptasikan ESG dalam organisasi masing-masing, anda boleh melayari www.esg2023.nawem.org.my untuk maklumat lanjut. Berhubung persidangan ini tuntutan yuran pendaftaran juga boleh dibuat dari HRD Corp. Ini sangat-sangat penting. Mungkin banyak manfaat yang mungkin diperolehi usahawan-usahawan di luar sana. Betul tu Fatin. Baik, dan Fatin, seperti Syira dan saya dah war-warkan semalam, hari ini WH membawakan topik perundangan. Mungkin ada yang sudah tahu apakah topiknya. Bagi anda yang tidak tahu lagi, apa kata anda saksikan dahulu kompilasi TikTok yang disediakan ini. Jom kita saksikan. Kulo pun angkat tangan, atine pun acur-acuran. Kulo tak milih pamit, hati kulo pun rasa sakit. Ngapurane sayang, aku tutu wong top-topan. Ora koyo idamanmu sing gampang ngrobos hatimu. Baik, melalui kompilasi TikTok yang anda baru sahaja saksikan, anda pasti sudah pun tahu yang topik perundangan kita hari ini adalah berkaitan dengan Faraid. Faraid memes, Fatin. Saya selalu sangat panggil dia memes, sangat sambil terbawa-bawa namanya. Okey, Faraid biasanya dikaitkan dengan ilmu ataupun undang-undang Islam berkaitan dengan pembahagian pusaka. Betul, harta atau pusaka apa sahaja. Ini adalah kata satu pendedahan untuk kita menimba ilmu sama-sama. Sebab apa Sugi? Selalunya masyarakat kita ni kalau kita bercakap mengenai selepas kematian, kenapa nak kena fikir dulu? Kenapa nak kena orang kata buat sekarang? Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang penting untuk kita buat persediaan dan juga yang paling penting adalah ada ilmu berkenaan dengan faraid. Betul, setuju. Dan mungkin anda juga ada kekeliruan dan soalan yang ingin anda tujukan kepada Tuan Faisal yang akan bersama kita sekejap sahaja lagi. Jadi terus ke Facebook WHI, tujukan soalan-soalan anda. Kalau sempat, kami akan pasti tanyakan soalan anda kepada Tuan Faisal. Betul. Untuk kita meriahkan lagi dan juga kita perincikan lagi berkenaan dengan topik faraid. Selepas ini bersama Tuan Faisal. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Maknanya selama ni memang dia tak tukarlah nama kau dengan nama pewaris tu. Aku tak boleh tuntut satu sen pun sekarang ni. Betul lah cakap pegawai tu tadi kan? Inilah kesilapan yang masyarakat kita masih tak sedar-sedar.
Tak reti nak update nama pewaris. Lepas tu, yang menjadi mangsa dia, anak-anak dengan isteri juga. Dia dah janji dengan aku. Dia nak letak nama aku. Tapi tak buat pun. Sufi, kau dengar kan tadi pegawai tu cakap apa? Walaupun nama pewaris tu nama mak dia, kau boleh juga pujuk mak mertua kau tu. Alah, takkanlah dia tak ada belas kasihan langsung. Kau tahu kan mak mertua aku macam mana kan? Alah, kau cubalah dulu. Mana tahu lepas kau pujuk dia, hati dia lembut. Tapi kau doalah banyak-banyak. Tak sebahagian duit KWSP Iqbal. Ya, Mak. Iqbal tak pernah tinggalkan apa-apa pada saya dengan anak saya sebelum dia meninggal. Habis tu, salah aku ke? Sebab dia tak tinggalkan kau dengan anak kau apa-apa? Tolonglah, Mak. Iqbal pernah janji dengan saya yang dia akan masukkan nama saya untuk pewaris KWSP. Tapi dia tak buat macam tu. Eloklah tu. Memang hak aku pun. Jadi engkau tak payahlah nak masuk campur, ya? Baik, itu antara sedutan drama sedikit sebanyak berkenaan dengan senario Faraid yang mana kita nak bawakan hari ini. Banyak sebenarnya persoalan kan dari segi tindakan kita. Boleh ke kalau kita macam ni? Boleh ke kalau kita macam tu? Hari ini kita nak perincikan bersama dengan tetamu kita di studio. Ya, betul. Kita bersama dengan Tuan Faisaluddin selaku peguam syar'i kita. Sihat Tuan Faisal? Alhamdulillah sihat, Sugi dan juga Fatin. Saya pilih macam lah. Kami kalau ada Tuan Faisal sentiasa ceria. Betul. Baik Tuan Faisal, tidak dinafikan kalau kita lihat sedutan drama tadi dan mungkin situasi real life, tidak dinafikan ramai dalam kalangan ahli keluarga berpecah belah disebabkan pembahagian harta pusaka. Kadang-kadang bukan saja mereka yang diberi itu dibenci, tetapi mereka yang dah mati itu pun dibenci. Kenapa dibagi lebih pada macam ada individu tak ni? puas hati dekat situ. Kan? Jadi mungkin sebelum kita meneliti soalan-soalan, mungkin Tuan Faisal boleh kongsikan apakah itu faraid dan hukum-hukum faraid sebenarnya. Baik, ya, terima kasih Sugi, Fatin dan juga semua penonton setia wanita hari ini. Ya. Saya fikir umat Islam khasnya ya dalam negara ini tahu apa itu faraid. Secara mudahnya berkenaan dengan pembahagian harta pusaka. Bila kita meninggal ni Sugi ya, sama ada ayah kita, suami kita, isteri kita, kan siapa-siapa yang meninggal ni, dan dia tak sempat sebelum waktu dia hidup dulu dia tak sempat buat wasiat, dia tak sempat nak buat agihan, dia tak sempat nak bagi apa-apa kepada contoh rumah anak yatim, anak angkat dia dan sebagainya. Tiba-tiba dia meninggal. Kita tak tahu. Kita tak tahu ajal maut kita ni. Pagi tadi elok dia makan bersama kita. Tiba-tiba rupanya aksiden meninggal. Jadi dalam hal begini Allah SWT telah dia sayang dengan manusia ni yang dicipta ni, disediakan satu undang-undang yang diberi nama faraid. Itu pembahagian harta pusaka. Suami dapat berapa kalau isteri meninggal. Isteri dapat berapa kalau suami meninggal. Mak ayah meninggal berapa dapat. Semua tu ada tu dia punya percentage, ada 1/2, 1/4, 1/6. Saya tak nak go on detail. Cuma dia punya tujuan kenapa Allah SWT buat begitu, sebab dia tak nak waris-waris yang tertinggal itu terabai. Kalau ada harta pusaka diagihkan mengikut konsep keadilan. Cuma itulah macam tadi tu drama tadi tu. Itu yang kita sedih tu. Sebabkan harta habis, menantu dengan mak mentua bergaduh lah. Walhal perkara tu boleh diselesaikan cara yang baik. Jadi itulah respon awal saya lah ya, Sugi dan juga Fatin. Okey. Tapi Tuan Faisal, macam kalau kita bercakap mengenai percentage tadi kan, kenapa agaknya ini saya selalu berfikir kenapa kalau lelaki tu dia akan lebih dan juga untuk isteri wanita ni sedikit dia punya pecahan dia. Ya. Sebenarnya tadi pun saya nak datang ke sini pun staf saya pun tanya perkara yang sama. Kenapa ya orang perempuan ni dapat sikit, adik-beradik lelaki dapat banyak. Rasa tidak keadilan itu walhal waktu hidup mak ayah tu kami anak perempuan yang jaga. Mak ayah tu tak sihat, kami yang basuhkan dia punya pampers, kami yang suapkan dia, kami yang buat. Anak lelaki buat aja bahasa pasar lah, langsung tak ambil bahagian untuk menjaga mak dengan ayah tu. Asyik bekerja, sibuk dengan bekerja ataupun urusan rumah
rumah tangga dia. Tapi bila mak ayah meninggal, dia pula dapat bahagian lebih daripada kita yang perempuan ni. Ini tak adil ni. Ini tidak adil. Kata staff saya tadi kan. Jadi bila saya terangkan sebenarnya gini, tujuan kenapa lelaki ni dapat lebih daripada orang perempuan, sebab lelaki itu dia ada tanggungjawab. Dia bukan dapat duit tu untuk dia seorang je, untuk dia joli, beli kereta baru, beli motor baru, beli tanah dan sebagainya. No. Dia dapat duit tu lebih banyak. Katakanlah yang perempuan dapat 10,000, maka yang lelaki dapat 20,000. Dia mesti lebih satu. Jadi 20,000 yang dia dapat tu sebenarnya bukan untuk diri dia semata-mata. Tanggungjawab dia sebagai anak lelaki, sebagai orang lelaki, kena bertanggungjawab juga jaga yang perempuan ni. Kalau ada yang adik-beradik perempuan yang tak berkemampuan, kita kena bantu. Kalau ada di kalangan mak kita ni masih tak sihat, kita punya tanggungjawab untuk bawa dia ke klinik dan sebagainya. Bukan diserahkan kepada anak perempuan tadi. Sebab itu lelaki ni lebih. Ini selaras dengan firman Allah SWT, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Lelaki itu lebih bertanggungjawab, lebih kuat daripada perempuan, bukan fizikalnya, bukan kerana genggaman tangannya, tetapi bebanan bahunya ni, tanggungjawab dia ni. Esok kalau kita meninggal dunia ni, orang lelaki ni last sekali. Dia bila dihisap tu, kita ni Sugi bila kita meninggal ni, kepada kami punya ni, bila kita meninggal, kita ni akan melalui titian siratul mustaqim tu, dekat alam akhirat tu, orang lelaki ni akan dihisap. Katakanlah dia lepas, macam saya lepas kan. Okey, saya sembahyang semua sempurna. Tengok pula isteri saya. Isteri saya pula ada masalah, dah saya tertinggal lagi. Tengok anak pula, adik-beradik perempuan. Mak kita yang dah bapa kita meninggal, ini semua adalah tanggungjawab kita. Yang mana kita bertanggungjawab bukan setakat mendidik, tanya hello, tidak, dari segi wang ringgit juga. Sebab itu menjawab soalan kepada Fatin tadi, itulah sebabnya kenapa Allah SWT bagi kelebihan dan tanggungjawab kepada orang lelaki. Bukan dapat duit, masuk Phuket sendiri, joli second sini. Ini kata kuncinya, maksudnya gunakan orang kata sehabis baik dan juga manfaat kepada orang sekeliling. Betul. Dan di awal tadi Tuan Faisal ada berkata yang faraid ini adalah untuk memastikan anak-anak tidak terbiar ataupun tidak terabai. Adalah juga wasiat yang ditinggalkan supaya mereka boleh meneruskan kehidupan. Tetapi Tuan Faisal, bagaimana pula dengan anak angkat, anak susuan ataupun anak yang tak layak taraf? Adakah mereka berhak mendapatkan bahagian dalam pembahagian harta pusaka ini? Okey, dalam hal begini yang dapat harta pusaka ni mesti anak sah taraf nombor satu, dan juga dia punya dipanggil anak yang kandung lah, anak kandung, anak sah taraf, anak kandung. Jadi pertama anak angkat tadi. Anak angkat memang tak layak mewarisi ataupun mendapat pusaka bahagian arwah ayah dia, ayah angkat dia ataupun arwah mak angkat dia. Dia tak layak. Nombor dua, anak susuan pun sama. Nombor tiga, anak luar nikah. Anak luar nikah pula lain kes dia. Dia tak berhak untuk mendapat harta pusaka arwah ayah dia. Ayah biological father dia. Dia tak layak. Walaupun mak dengan ayah dia berkahwin. Tapi kalau untuk mak dia memang layak dapat untuk harta pusaka. Jadi nak macam mana? Macam mana kan? Betul. Kita nak jaga kan? Kita terfikir, sedangkan kita ni tak ada anak lain. Ataupun kita rasa anak angkat kita itulah yang banyak menjaga kita. Dari kecil kot. Mungkin baby dah kan. Dia yang banyak berkhidmat, dia yang tahu kita punya. Jadi takkan kita nak biam gitu. Jadi sewaktu hidup ni perempuan si rumah yang ada tengah menonton ni, ambil kesempatan kalau kita ada anak angkat, kita nak susuan, agihkan siap-siap waktu kita hidup ni, ataupun buatlah wasiat untuk mereka, untuk kebajikan mereka juga. Saya dah ada lalui KK di mana anak angkat ni kecil lagi, ayah dia meninggal, ayah angkat dia meninggal pula. Lepas tu tiba-tiba mak angkat dia pula meninggal. Terabai anak angkat tadi. Sedangkan ibu bapa kandung dia yang asal ni kita tak tahu dah di mana. Tak boleh nak dikesan. Jadi kalau ada anak angkat yang kita dah anggap pun sebagai anak kita, jaga dia, jaga kebajikan dengan bagi peruntukan siap-siap. Supaya bila kita meninggal nanti dia tidak terabai ataupun tidak teraniaya. Kebajikan dia terjaga. Kalau ada rumah tu bagi tu siap-siap. Ini rumah ni untuk anak angkat. Ada kereta dan sebagainya siap-siap bagi. Tukar nama tu. Kalau ada duit pun terus buka akaun dan sebagainya. Ada takaful, ada insurans, terus namakan mereka. Supaya bila kita tak ada nanti mereka terjaga. Maksudnya buat waktu kita setengah sihat sekarang ni untuk persediaan masa depan lah. Okey, itu sedikit daripada kami. Kita ada juga soalan-soalan daripada rakan-rakan di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Husin dari Sayang. Nak tanya Tuan, adakah
wajib pembahagian harta pusaka ini dibahagikan secara faraid, walaupun ahli keluarga tu dah setuju untuk bagi pembahagian sama rata harta pusaka tu dah. Hai, Assalamualaikum. Saya Mashi. Saya ingin bertanyakan soalan. Okey, apabila seseorang itu seorang yang mu'alaf, adakah selepas dia meninggal dunia, ibu bapa yang bukan Islam itu akan dapat mewarisi harta mereka? Assalamualaikum Tuan. Wajib ke faraid ni? Dan kalau kita dah dapat perintah daripada mahkamah, apa harus saya buat? Terima kasih. Baik, itu dia soalan-soalan yang ditujukan kepada Tuan Faisal. Mungkin Tuan Faisal boleh tolong membantu menjawab, adakah wajib pemberian harta dibahagi secara faraid walaupun ahli keluarga sudah bersetuju wajib untuk membahagikan? Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 3 tu ada pertalian. Sama lebih kurang. Jawapannya ikutnya, katakanlah ahli keluarga kita semua dah setuju, tak nak ikut hukum faraid. Walaupun dah ada perintah daripada mahkamah mengatakan ini bahagiannya, ini sebagai faraidnya. Boleh. Masing-masing ahli waris tu yang ada hak dia bahagian masing-masing. Katakanlah si abang dapat 3/10, abang kedua pun dapat 3/10, adik perempuan dapat 1/10 semua. Jadi sekalinya abang dia kata apa? Okeylah kalau begini nampaknya kita tak payahlah ikut sijil faraid. Ini hukum Allah, kita setuju. Tapi abang pun dah ada pendapatan. Abang kedua pun ada pendapatan. Adik perempuan okey. So kita buat sama ratalah. Sebab yang paling penting kita nak jaga hubungan kita adik-beradik ni. Mak bapak kita meninggal, kita jaga. Boleh, dibolehkan, tak ada masalah. Dengan syarat semua kena setujulah. Tapi kalau ada seorang tak setuju ataupun daripada ramai-ramai itu 2 orang tak setuju, maka kena ikutlah faraid yang 2 orang tadi. Yang bahagian tadi bolehlah sama rata dan sebagainya, tapi tak mengusik bahagian yang lagi 2 orang tadi. Jadi secara harmoni lah. Jadi pada pandangan saya, kita adik-beradik ataupun keluarga ni, kalau ada 1% usaha untuk menyatu padukan keluarga, ambil yang itu. Harmonikan keluarga. Sebabnya kesian mak ayah kita dulu. Dia beria-ria, bersusah payah mengumpul harta, mengumpul duit. Tiba-tiba sampai kat kita, anak-anak kita berebut pula. Kalau dia masih lagi hidup, mesti dia sedih. Tujuan ayah, tujuan mak ni cari harta bukan untuk korang bergaduh. Kalau mak dengan ayah tahu korang bergaduh ni, tak tinggal 1 sen pun. Bagi contoh kan. Soalan yang kedua tadi berkenaan dengan mu'alaf. Jadi sebenarnya begini, memang dari segi hukumnya bila dah masuk agama Islam, maka dia tak bolehlah mak ayah dia ataupun ahli keluarga dia yang bukan Islam tak boleh menuntut harta pusaka. Tetapi kita sebagai anak, Islam tak pernah putuskan hubungan anak dengan mak ayah walaupun kita berbeza agama. Wajib taat, wajib hormat mak ayah kita walaupun dia bukan Islam. Maka berikanlah. Waktu kita tengah sihat ni, saya mintalah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin dalam situasi mu'alaf kan, ataupun dah lama, masih sihat ni ada harta, tengok mak ayah kita tu yang masih lagi belum masuk Islam ataupun ni. Kita jaga hubungan. Bagi mereka harta, bagi mereka supaya bila kita meninggal nanti tak ada timbul masalah di kemudian hari. Itu dia. Tujuan dia untuk harmoni supaya kita tak ada masalah. Jaga hubungan mak ayah ni. Adik-beradik kita yang bukan beragama Islam pun kita jaga. Bagi siap-siap. Bagi tak ada masalah. Tuan Faisal, ini juga terpakai kepada KWSP, tabung haji dan sebagainya? Ya, terpakai. Terpakai. Cumanya kalau KWSP itu dia letak penama. Penama tu bukan harta pusaka tau. Sebagai trustee. Bila dah terima tu bukan kat kita seorang. Tapi kita kena ikut apa bahagian pusaka yang telah ditetapkan. Melainkan waktu hidup mungkin arwah pernah cakap. Dia patut pernah buat perjanjian. Dia kata, saya dengan ini menghadiahkan, menghibahkan duit simpanan KWSP saya ni kepada si Fulan, isteri saya ini. Itu lain. Tapi kalau tak ada, hanya bergantung kepada penamaan di KWSP itu, tak boleh. Itu perlu diagihkan mengikut hukum faraid. Kalau tidak ada hibah, tidak ada tuntutan harta pencarian daripada isteri dan sebagainya. Dan tadi Tuan Faisal sudah pun menjawab sebahagian daripada soalan 3. Jadi keseluruhannya, adakah faraid ini wajib? Ianya wajib, tetapi boleh kita tak laksanakan kalau semua ahli waris sepakat dan setuju untuk kata agihkan sama rata. Boleh, tak ada masalah. Tuan Faisal, kalau dah sepakat, setuju, kalau tak nak mengikut hukum yang ada percentage, okey, baik, elok saja. Tetapi kalau mereka tidak bersetuju, ada yang nak mencabar, kalau dah ditulis wasiat, lepas tu ada yang tak puas hati nak mencabar, dibolehkan ya?
Boleh. Ya begini ya. Sebelum kita buat agihan faraid ni ya, bila seseorang tu meninggal dunia, Sugi dan juga Fatin, perkara pertama yang perlu kita selesaikan sebelum jenazah tu disimpan di dalam tanah, kita akan tanya kepada semua khalayak kalau ada hutang piutang. Arwah ni ada meninggalkan hutang piutang, mintalah tuntut kepada waris yang ada ni, ataupun kalau tuan-tuan berhati baik maka redakanlah, maknanya halalkan, tak perlu bayar. Itu satu. Yang kedua, kita uruskan urusan dia jenazah tu. Yang ketiga, bila dah selesai semua ni, kita kena tanya arwah ni dulu, si mati ni pernah buat wasiat tak? Kena semak. Kadang-kadang kita buat wasiat bertulis tu mudah. Kita boleh semak dengan peguam, ataupun mungkin sekarang ni kita ada wasiat shop lah, trustee Abda Amanah Raya dan sebagainya, menyimpan wasiat kan. Kalau tak ada, kadang-kadang si mati tu pernah buat wasiat secara oral. Cakap, Fatin kalau jadi ini, maka orang yang mendengar tu kena maklumkan ada wujud wasiat. Kedua, si isteri tadi, pasangan tadi, mungkin dia hidup lama. Contoh ya, arwah ni, si mati ni ada 2 isteri. Saya bagi andaian, 2 isteri. Isteri yang pertama tu 20 tahun hidup bersama. Isteri yang kedua ni baru 2 tahun. Bersama. Tapi bila meninggal dunia si suami tadi, agihan faraid dia sama. Dia tak kira 20 tahun ke 2 tahun, tetap sama. Jadi macam mana, sedangkan isteri pertama tadilah yang banyak menyumbang. Bukan setakat bagi semangat, bukan setakat jaga anak, jaga suami punya penampilan daripada suami itu kerani sampai menjadi seorang CEO sebagai contoh kan. Gaji besar sebagainya. Tak boleh samakan dengan bini baru. Jadi bagaimana buat tuntutan atas pencarian. Buat tuntutan atas pencarian kan. Jadi isteri pertama tadi memang kita galakkan. Mungkin dia menyumbang dari segi wang ringgit, buat renovation dan sebagainya. Jadi perkara-perkara begini perlu dilihat dahulu. Mungkin juga ada harta yang atas nama suami itu rupanya bukan harta suami. Dia memegang amanah saja. Dia memegang amanah. Jadi perkara-perkara ini kena diselesaikan dahulu, barulah pergi kepada faraid. Sampai faraid pun, katakanlah ada adik-beradik semua dengan yang penerima kata, okeylah kita berpakatlah, kita sama ratalah. Semua setuju. Ataupun dia kata, saya tak naklah bahagian saya. Yang nombor 2 pun tak nak. Sebab apa? Arwah ni ada anak yatim. Kita bagi semualah kepada kakak ipar kita ni. Dia nak jaga yatim. Lagi bagus. Lagi kita galakkan. Tapi kalau ada seorang yang tak setuju, ataupun dia mencabar tadi, wasiat tadi wujud ke tidak sebab mulut dia kan, maka kena dibuat di mahkamah syariah. Tuan Faisal, kita ada juga soalan daripada penonton kita ni. Ini daripada Nurul Aisyah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya hendak tanyakan beberapa soalan. Soalan pertamanya, berapa lama tempoh faraid selesai? 1. Yang keduanya, apa tindakan waris boleh ambil jika keluarga sebelah arwah, sama ada keluarga ibu atau ayah, inginkan geran rumah walaupun adik-beradik sebelah ibu atau ayah dah tak ada hak? Okey. Soalannya. Baik. Saya jawab yang nombor 1 tadi ya, berapa lama ya? Dia bergantung. Kalau dokumennya semua cukup, bila nak buat permohonan faraid, pengesahan waris di mahkamah syariah ataupun surat kuasa mentadbir di mahkamah tinggi, di bahagian pusaka kecil ataupun amanah raya sekata sekalipun, mesti cukupkan kita punya dokumen berkenaan dengan si mati tadi, sijil mati dia, surat beranak dia, sijil nikah dia kan, ataupun kalau IC dia, kalau ada salinan IC dia kalau masih ada. Okey. Kedua, waris-waris dia, hubungan dia dengan isteri, sijil nikah isteri, surat beranak isteri, sijil nikah isteri. Kemudian anak-anak dia, surat beranak anak semua tu dengan mak ayah dia semua dah ada. Ketiga, harta. Harta tadi itu mestilah ada statement of account-nya, kemudian salinan gerannya, salinan geran kereta, semua tu dah ada. Dah ada semua, barulah kita buat permohonan di mahkamah syariah ataupun di tempat-tempat saya cakap tadi. Bila dah komplit, biasanya cepat. Proses tu cepat. 1 bulan ataupun paling lama 2-3 bulan. InsyaAllah dapat itu, kemudian kita dapat perintah tu, bolehlah kita laksanakan kepada proses yang seterusnya. Soalan yang kedua tadi, Fatin boleh ulang balik tak? Boleh. Apa tindakan waris boleh ambil sekiranya keluarga? Geran tadi kan? Betul. Keluarga sebelah arwah sama ada ibu ke ayah inginkan geran rumah. Walaupun adik-beradik sebelah ibu atau ayah dah tak ada hak. Dah tak ada hak tapi dia perlukan. Agak mungkin dia nak mencabar ke? Katakanlah memang geran rumah tu mak ayah mertua ingat itu adalah harta pusaka. Walhal sewaktu hidup arwah suami kita dah tukar nama kita. Mungkin masa awal-awal beli tu atas nama dia seorang. Suri rumah lah katakanlah, tak ada pendapatan dan sebagainya. Tapi mungkin lepas dah settle ataupun dan sebagainya, loan kan dah selesai, maka arwah suami tu letak nama tu kepada nama isteri. Ataupun dia tak sempat tukar geran, dia buat hibah, dia kata rumah ini adalah rumah isteri. Jadi dalam keadaan begini, bilalah mak ayah mertua kita minta geran, janganlah terus blok terus. Bagi tahu mak dengan abah, sebab walaupun suami kita dah meninggal, itu tetap mak ayah mertua kita. Walaupun kita dah berkahwin lain ni, sebagai contoh, itu tetap mak ayah mertua kita.
Tanya dia elok-elok, mak nak buat apa. Okey, kalau nak boleh bagi salinan, tak ada masalah. Cumanya biasanya kalau kita dah bagi semua tu, kita tahulah apa niat dia sebenar. Mungkin dia nak caveat, mungkin dia nak persoalkan dan sebagainya. Yang penting awal-awal hubungan tu kena betul. Jangan terus blok. Kadang-kadang kita blok unnecessary. Mungkin mak ayah mertua kita cuma nak tahu, nak tengok, oh dah lama anak bekas menantu aku. Mungkin dia kata beginilah, kamu pun dah kahwin lain sebagai contoh. Ni rumah ni dulu arwah anak mak yang usahakan kan. Kamu pun muda lagi, mana tahu nanti kamu kahwin lain kan. Jadi arwah ni ada anak. Kalau boleh mak cadangkan dengan ayah ni, jagalah anak-anak arwah ni kan. Mana tahu kamu muda lagi, kamu kahwin lagi, dapat anak lain pula dengan suami. Lepas tu kamu meninggal, nanti suami baru pula yang mewarisi sebagai contoh. Itu betul. Itu perasaan dan juga yang dirasai oleh kita sebagai mak ayah mertua. Anak kita yang usaha teruk-teruk, orang lain pula yang menuai. Sebagai contoh kan. Jadi mungkin mak ayah mertua dia nak tu kebajikan cucu-cucu dia terjaga. Itu je. Itu saya punya pandangan lah di peringkat ini. Dan Tuan Faisal, Nur Nazam memerlukan pandangan Tuan Faisal di mana situasinya adalah di sini saya ada satu persoalan yang saya keliru, iaitu nenek saya orang yang buta huruf dan tidak tahu apa-apa. Semasa arwah hidup, iaitu neneknya, dia bagi nama pada bapa saudara untuk permudahkan urusan. Namun apa yang berlaku apabila nenek meninggal dan bapa saudara meninggal, anak kepada bapa saudara kata harta itu hak mereka, sedangkan bapa saudara masih mempunyai adik-beradik yang masih hidup dan menuntut hak. Okey, dalam perkara ini nak tak ada pilihan, masing-masing ayat bahasa orang kita ni menegak benang yang basah. Yang ini kata ini hak mereka. Yang ini kata ini hak kami. Jadi dalam perkara begini bawalah kes ke mahkamah. Biarlah yang Arif Hakim memutuskan dengan seadilnya setelah mendengar dia panggil bukti masing-masing, version masing-masing, barulah hakim akan tentukan siapa punya tuntutan yang lebih kukuh dari segi perundangan. Jadi dalam perkara ini saya nasihatkanlah beginilah, kita selesailah dengan cara yang elok, dengan cara yang lebih harmonis. Tapi memang Sugi dan juga Fatin, bab harta, bab duit ni memang sangat mencabar. Sangat mencabar. Jangan kata di kalangan yang bertikai. Kadang-kadang kami sebagai peguam ataupun hakim sendiri pun kadang-kadang menguji kesabaran kami juga untuk mententeramkan pihak-pihak ni. Jadi memang sangat mencabar. Tapi ada jalan. Ada jalan. Tapi Tuan Faisal, daripada situasi ni, adakah ini satu kesilapan yang sering kali dilakukan? Macam orang okeylah percaya pada seorang individu, bagi dia kepercayaan untuk jaga harta, tapi last bila dah meninggal, anak-anak yang lain pula yang tidak ada hak pada harta itu yang menuntut. Dia gini pada pandangan saya bukan kesilapan. Saya nampak ini adalah salah satu bentuk kelemahan. Sebab itu apabila kita nak buat apa-apa, kita digalakkan bukan setakat dari segi agama tapi juga dari segi perundangan, mesti ada hitam putih. Maklumlah zaman-zaman dulu kan, kadang-kadang perjanjian tu secara lisan sah, boleh sah, tetapi bila orang tu meninggal, saksinya meninggal, pihak-pihak meninggal, maka cucu cicit ni dia mendapat persepsi yang berbeza-beza, version yang berbeza-beza. Jadi elok generasi yang sekarang ni yang sedang menonton, puan-puan, tuan-tuan semua ni yang sedang menonton, kalau kita nak buat apa-apa biarlah bertulis. Ikut saluran yang betul. Cukupkan saksinya, buat documentationnya, dapatkan nasihat daripada pakar peguam-peguam yang bertauliah di negeri tersebut ataupun dengan agensi-agensi yang menyediakan perkara ni, matikan stamp sebagainya. Kata orang putih, make it proper. Minta maaf buat benda tu ikut sebenar-benar supaya bila kita meninggal ada dokumen yang boleh menjadi rujukan, bukan rujukan pihak berkuasa, rujukan anak cucu cicit kita kemudian hari. Rupanya tanah rumah ni pak cik dulu tu pegang amanah saja bagi pihak adik-beradik dia yang lain, sebab adik-beradik yang lain masa tu belum cukup umur. Pak cik tu seorang dia yang sulung, dia baru umur 22 tahun, yang lain masih belasan tahun. Nama tak boleh masuk dalam geran tanah. Tapi bila dah meninggal, semua meninggal, jadi anak kepada pak cik tu kata, tak ada hitam putih. Ini adalah harta pusaka arwah ayah saya. Adik-beradik sepupu lain tak ada hak. Jadi benda ni akan menimbulkan banyak masalah. Masalah hubungan. Kadang-kadang mungkin jugalah tak ada bukti, tapi mungkin juga ada masalah rumah
rumah tu macam tak ada keseronokan, tanah tu tanam apa saja pun mungkin tak menjadi, tak ada bukti, tak ada apa-apa, tapi kebiasaannya begitulah sebab tak ada keberkatan. Baik, dan kita nak raikan ini daripada Zila Zainal, komennya, soalannya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh Tuan jelaskan bagaimana pembahagian harta untuk arwah yang tiada anak lelaki, hanya anak perempuan? Ini mungkin penonton kita juga ada soalan yang sama. Macam saya. Saya cerita. Saya ada anak dua perempuan. Tapi minta panjanglah umur lagi. Mana tahu esok lusa dapat anak lelaki pula kan. Amin. Saya memahami. Dah blushing dah Tuan Faisal. Okey, baik. Dalam keadaan begini, apa yang perlu kita buat? Katakanlah kita ni masih sihat walafiat. Buat agihan. Buat agihan siap-siap kepada anak-anak perempuan kita ni. Buat buka akaun dia, duit tu, buat kalau buat insurans dan takaful, namakan terus dia sebagai penerima manfaat, bukan trustee. Kalau rumah tu kita boleh agihkan siap-siap ataupun buat hibah dan sebagainya ya. Baik. Katakanlah kita tak sempat kita meninggal, maka anak perempuan kita ni akan berkongsi dengan waris-waris yang lain. Contohnya kita ada adik-beradik lelaki, mak ayah kita masih hidup lagi. Jadi yang akan berkongsi nanti, katakanlah yang masa kita meninggal ni mak ayah kita ada lagi, isteri kita ada dan ada anak perempuan dia kan. Maka semua ni akan dapat. Cuma bahagian isteri lah yang paling sedikit sikit. Kesian isteri kan. Tak apa, isteri tuntutlah harta pencarian. Tuntutlah harta pencarian. Boleh tuntut. Mak tak boleh tuntut harta pencarian, ayah tak boleh, anak-anak tak boleh. Yang boleh isteri tuntut harta pencarian sebelum diagihkan mengikut faraid tadi. Jadi jangan risau, insya-Allah seadilnya. In fact, saya rasa mak ayah mertua kita, datuk nenek kepada anak kita ni, dia tak akan abaikan cucu dia. Kebanyakan datuk nenek ni dia akan sebenarnya mudah kata dia lebih nak jaga cucu dia ni daripada menantu. Apatah lagi kalau menantu tu muda, masih cantik. Kita pun tak nak halang menantu tu nak kahwin lagi. Itu dia punya jodohnya. Tapi cucu tadi, biasanya atuk dengan nenek ni, itu dia punya concern. Jadi jangan risau puan, saya pun situasi yang sama, kita buat perkara yang sama. Kita buat agih siap-siap waktu kita tengah sihat ni kan. Doakanlah saya dapat anak lelaki. Amin. Okey. Baik. Saya rasa apa yang sempat kami tanyakan, apa yang sempat Tuan Faisal terangkan, telah Tuan Faisal terangkan. Tapi Tuan Faisal di penghujung ni, ada apa-apa yang Tuan Faisal ingin tekankan pada mereka yang sedang menonton sekarang ini? Boleh. Harta pusaka ni ada jalan untuk kita mencapaikan orang kata sesuatu. Tetapi jangan jadikan harta pusaka sebagai tempat untuk kita bergaduh sesama sendiri, memutuskan silaturahim. Jadi gunakan harta pusaka ni untuk kita bantu juga, bukan setakat kita yang hidup, arwah yang meninggal. Dapat harta, jangan lupa sedekahkan untuk arwah mak ayah kita yang dah meninggal. Buat wakaf, buat sedekah. Biasanya orang Melayu ni dia akan tanya, dah haji ke belum? Kita hajikan. Buat perkara tu, jangan dapat harta gelap mata, beli kereta, beli rumah, joli sana sini, jalan sana sini. Ingat juga kepada si mati tu, betapa sukar dan susahnya dia dapatkan harta. Begitu juga jagalah hubungan sesama kita waktu hidup ni. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih Tuan Faisal, dan pastinya kan apa yang dikongsikan Tuan Faisal tadi itu sedikit sebanyak membuka mata kita supaya kita ada sedikit orang kata empati kepada mereka, lagi-lagi anak ke isteri ke. Janganlah kata kalau nama tu nama kita je, itu ada hak kita. Kita kena ada concern sikitlah kepada orang sekeliling kita. Betul. Dan terima kasih sekali lagi Tuan Faisal. Anda di rumah jangan ke mana-mana kerana selepas ini kami ada 2 surprise untuk anda. Nak tahu kena tunggu selepas ini. Wanita hari ini. Satu hal
amboi cantiknya orangnya. Sehat Fani? Sihat. Wow, saya kena pastikan betul namanya Fani ya? Fani ya? Betul. Wow, okey, memang orangnya Fani ke macam mana? I think so. Okey. Dan berkenaan dengan mencintaimu, ceritalah sikit berkenaan dengan lagu ataupun naskah terbaru daripada Fani ni. Okay, lagu ni actually is like a breakup song tapi tak sedih sangat. Dia macam joyful sikit. Baik. Nak heal from the breakup, something like that. Apa yang memberikan inspirasi untuk Fani menyanyikan lagu ini? Actually, I'm sure maybe a lot of people been through breakup before, right? I think instead of being sad, I just want to become like better, like nak jadi someone that's better, you know. So it's like a revenge. Lain orang lain cara dia. Lain cara dia. Dan juga melihat kepada music videonya, dia nampak macam dia seronok dan dia mengalihkan perhatian. Adakah disebabkan breakup tu tak memberi kesan pun dekat dia? Actually, but I just try to, put my attention on something else. So it's like instead of sad, why not have fun? Baik. Saya suka vibe tu. Dan mungkin Fani boleh kongsikan juga antara respons yang diterima sebab di YouTube ramai yang kata underrated, best lagu ini dan sebagainya. Ada yang pernah memberikan pendapat mereka kepada Fani sendiri? Actually, I think it's great to have different comments. I appreciate everyone's comments, of course, but I think, of course, this one is my first song, so I think there are more to go. So long way to go. So I also hope to present something that's new also in future. Baik. Yang apa favorite singer siapa Fani? Suka Ni suka. Ramai Ramai. Okey. Dan terakhir harapan untuk lagu ini. Harapan. Ya. Okay. I hope this song maybe can be recognized more in public, of course. But also I want to do something different also. Not just this song. I actually love to dance as well. So maybe in future dance and sing. Baik. Okay. All the best to you, Fani. Thank you. Okay. Dan Fani lapar tak? A little bit. A little bit. Saya pun lapar a little bit. You can smell it already. Okey, dan hari ini kami nak kongsikan bersama anda dan juga Fani makanan yang sihat. Tapi sebelum tu kita saksikan kompilasi TikTok ini. Makanan sihat Ya. Menarik. Saat malam mengenamu dan cahaya pagi menyapa dirimu, ukir senyuman manis di pipimu, pujaan. Jangan pernah kau ragu dengan cintaku, dalam hati ini cuma ada kamu, pujaan. 주일이 어떻게 지나갔는지 모르지만 벌써 주말이죠. 우리 함께 있는 이 시간 모두 내겐 꿈만 같죠. Dah kata lapar, pastilah ada makanan, takkan cakap je lapar. Betul. Produser hari ini memang terbaik. Dia bawakan kita Puan Siti Nordayana untuk berkongsi Vietnamese roll. Saya dah tak sabar dah. Saya dah dalam kepala saya ni Fatin, lagu yang sedang bermain adalah nyam 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 nyam. Aku sudah lapar. Saya sambung. Okey, apa yang menariknya untuk hari ini kita nak kongsikan dengan penonton? Tapi kita tengok kat depannya ada macam-macam ada bahan-bahan yang kita nak gunakan. Betul. Mungkin Diana boleh kongsikan keistimewaan Vietnamese roll hari ini yang dibawa ni. Keistimewaan hantu hijau roll ni kita adalah memang
key dia dekat sos hijau lah. Ni memang lain pada lain. Kita punya special ingredient. Lepas tu untuk Vietnam roll kita ada 4 flavor. Hari ni kita bawakan flavor terbaru. Sempena wanita hari ini kita buat flavor udang. Udang. Okey, sebelum ni ada ketam. Ya betul. Kita ada signature. Yang ni ketam dengan sausage. Kita ada chicken slice. Kita ada seaweed. Seaweed roll. Okeylah, kita tak nak cakap banyak lah. Kita nak tunjukkan demonya. Silakan. Senang sebenarnya ni. Senang je. Dia kata senang. Pastinya kita perlukan rice paper kan? Betul. Yang ini dipanggil rice paper kan? Ini rice paper. Saya buat nipis je sebab kita boleh makan terus. Okey. Lepas tu kita letak. Awak nak apa? Boleh request ni? Saya saja. Saya vegetarian. Pergi dulu. Okey, kita buat saya. Yang saya. Okey, boleh silakan. Tapi Diana, saya nak tahu jugalah mana awak dapat inspirasi untuk buat Vietnamese roll versi hantu roll. Hantu hijau. Hantu roll mana ya? Sebenarnya resipi ni daripada family saya tapi resipi ni diolah oleh saya. Kita campur bahan-bahan istimewa dia jadilah hantu hijau roll ni. Okey, tapi Diana, orang cakap kalau Vietnamese roll ni dia disimpan lama dalam fridge. Kalau kita makan sejuk-sejuk lagi sedap. Betul ke? Kalau macam saya suggest dia untuk makan terus. Fresh. Okey. Sebab tapi boleh simpan dalam fridge untuk satu malam, tak ada masalah. Kita just keluar, kita boleh panaskan balik. Lepas tu boleh ready to eat. Okey. Yang penting dia fresh dan juga sosnya tu. Betul. Okey. Kita nak masukkan semua ada apa lagi? Okay. Sebenarnya Fatin, saya berdiri di sini tapi saya rasa ada sesuatu bau yang sangat menyelerakan. Saya rasa daripada sosnya. Diana, apa antara bahan-bahan dalam sosnya? Okey, bahan-bahan yang tak rahsia dia. Tak rahsia, tak rahsia guys. Tak rahsia macam biasa kita ada cili, kita ada ketumbar, lepas tu kita ada lagi untuk sos kan? Betul. Okey. Sambil-sambil awak cakap tu. Saya fikir dulu ada apa lagi yang tak rahsia. Dia nak filter lah tu, dia nak rahsiakan. Okey, kita ada ada mayonis ke? Mayonis belacan tak ada Mayonis tak ada. Semua ni bahan fresh, tak ada yang awet. Memang tak ada belacan. Jadinya ia sesuai juga untuk kanak-kanak. Betul. Baik. Nampaknya dah siap sugi punya. Okey. Okey, awak nak rasa tak sos dia? Pastilah. Ada kata sos dia yang special. Kejap, segi pun kita keras lagi. Kita bagi dulu lah. Okey, baik. Dia tak boleh potong dua? Boleh, tapi kita tunggu dia lembut. Okey, baik. Sekarang awak nak sediakan yang Fatin punya. Fatin punya buat yang special lah yang hari ni awak bawa. Boleh ke saya nak campur? Boleh. Dia nak campur. Saya punya pasal boleh. Okey. Saya nak keluarkan satu ni, yang seaweed ni. Ada pinggan. Sebab seaweed tak apa. Saya nak tunjukkan kepada penonton bagaimana susunannya yang cukup cantik dan rapi. Ada cucumber, carrot, ketam, crab stick, sausage. Saya rasa memang kalau untuk anak-anak kecil yang suka makan macam finger food, kita boleh pack je dalam Tupperware. Senang je mereka nak makan. Sihat kan? Waktu rehat pun cepat je masukkan dalam mulut. Punya habis settle. Macam tu Diana. Tapi kan Diana, kalau yang seaweed ni mereka nak jadikan dia macam ala-ala sushi sikit, nak masukkan nasi pun boleh kan sebenarnya? Boleh, tak ada masalah. Dia dah jadi lagi mampat lah kan? Betul. Baik. Nampak tak dia punya, dia ada teknik dia ke Diana untuk kita nak gulung dia, untuk kita nak letakkan bahan-bahan tu? Sebenarnya kita kena pegang, kemas. Lepas tu kita kena betul-betul rapi lah baru untuk dia tak tak bersepah. Nampak tak? Diana buat macam dah biasa. Kalau kita mungkin terkial-kial dekat situ. Tapi kalau untuk chicken slice saya lihat kan Fatin, Diana letakkan chicken slice ni dahulu di luar. Maksudnya rice paper, lepas tu chicken slice, baru diletakkan yang lain lah, cucumber, carrot dan sebagainya. Yang paling laris apa Diana biasanya? Yang paling laris signature roll dengan seaweed roll. Okey. Diana, tapi saya pernah buat juga dengan kakak saya. Kita rendam dulu paper ni. Baru kita ni. Salah ke teknik tu? Betul. Teknik tu betul juga. Dia tapi bila kita rendam paper tu, paper tu senang jadi lembik. Dan dia akan pecah. Ya, betul. So, kalau yang keras biasa ni memang dia boleh tahan lama. Boleh tahan sampai malam sebab cuba rasa. Diana boleh potong kan? Saya punya ni, saya potong kan? Boleh. Memang
kata ni lah. Okey, saya nak cuba. Fatin, plate untuk awak, Fatin. Okey, terima kasih. Sos. Okey. Ada kat sini ada sausage-nya, ada timun, ada udangnya, lengkap lah untuk kita punya Let's lunch. go, Fatin. Let's go. Wow. Okey, Diana, sama-sama tu di mana agaknya mereka boleh nak tengok menu-menu lain dan juga kongsikan Instagramnya. Untuk yang berminat, boleh follow IG saya, Hantu Hijau Roll, HANTUHIJAUROOLL Hantu Hijau Roll. Kami ada di sekitar KL dan Selangor dan juga kita ada stokis dekat Parker dan Terengganu. Boleh pergi pada IG, tekan link tu. Ada saya rasa awak punya Vietnamese roll ni memang sedap. Kawan saya tak bercakap. Awak okey ke? Tapi kita tak ada air tau. Awak jangan aneh-aneh. Okey. Dan juga dah siap dah. Saya punya ni. Saya pula nak rasa. Kita nak letakkan sosnya. Okey, berapa per 10 Sugi? Tunjuk tangan je. 8? Okey, saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, saya masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mulut. The whole thing. Sebab susah nak gigit rice paper tu. Tapi bila dah masuk, susah nak kunyah. Awak ke? Okey. Kita rehat seketika. Lepas ni kita kongsikan. Selepas ini. Okey. Oh my God. Saya kena potong 4 lah. Wanita hari ini. Okey, dah habis kunyah, dah telan dah Fatin. Saya gelak sampai bulu mata saya tercabut. Itulah saya perasan. Awak ni sedang sediakan apa ni? Tadi saya rasa, saya macam nak try buat pula lah. Tapi nampak macam berbeza dengan Diana buat. Tak apa, asalkan rasanya sedap. Okey, ini untuk mini lah. Ini untuk mini. Dia macam sesuai. Ni, bangga dia. Kena trim-trim lah sikit. So, udang jangan kedekut. Letak je. Kalau ikut kita nak letak berapa, kita letak. Seekor ke berapa ekor, awak letak je. Ini memang akan kenyang. Ini dengan sos yang tadi saya rasa sos ni menang lah. Ya, betul. Okey, saya pun rasa sos tu menang, tapi saya tengah menikmati sos dengan cucumber ni, timun ni sahaja sebab yalah nak makan tu tadi macam susah sikit saya. Nampak tak? Tapi saya nak tanya Diana, kalau vegetarian nak masukkan tofu dalam tu boleh sahaja kan? Tempe ke tofu kan? Bila Diana nak buat untuk saya? Wow, depan-depan Boleh vegetarian version. Baik. Okey. Dan kalau nak order tadi Diana kongsikan dah Instagramnya Hantu Hijau Roll. Senang je, boleh tengoklah apa yang ada. Terima kasih kita nak ucapkan. Kejap lagi kita nak makan. Kita nak rasa satu persatu. Esok kita akan kembali dengan topik hikayat perkahwinan. Betul. Ada lagu dia, Setia Ku Korbankan. Terus saya tak tahu lirik. Okey, itu antara hikayat perkahwinan. Apa sahaja yang mungkin dalam rumah tangga yang perlukan pengorbanan sama ada isteri ataupun suami. Esok kita akan kupaskan apa peranan masing-masing. Esok juga kita akan perincikan, insya-Allah. Baik, terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini sehingga berjumpa lagi. Semoga apa dikongsikan memberikan anda inspirasi. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Terus senyum. Bye. Okey, boleh sabar makan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi
aliran masa kini dia penyambung